Jangan ambil kesempatan atas kebodohan orang berfashion. Nama aku Cik Muhammad Sulih bin Cik Muhammad Noh. Umur aku 36 tahun. Aku berasal daripada Kuantan. Aku berfashion sejak umur aku 16 tahun. Masa tu aku lebih minat macam barang-barang skinhead lah. Fredberry, Levi's. Lepas aku habis SPM, aku explore barang-barang cowboy, barang-barang western, western ranchwear. Lepas tu start daripada aku tahun 2003 tu, aku dah mula cari banda. Pada aku, fashion tu maksud aku, engkau tahu apa yang kau pakai, jenama apa yang kau tahu, jenama apa yang kau pakai. Lepas tu engkau kena tahu macam mana nak matching barang. Lepas tu engkau tahu sejarah brand-brand ataupun pakaian yang kau pakai. Lepas tu kau tahu nak matching colour. Kalau kau pakai denim, kau kena tahu macam mana nak matching denim dengan dark canvas ke apa ke. Jadi fashion ni bagi aku adalah impian. Maknanya engkau berimpian nak jadi macam cowboy, engkau boleh dress macam cowboy. Tapi kau cari barang western. Kalau engkau nak jadi rock and roll, kau cari barang rockabilly. Dan kau kena cari apa itu rockabilly. Okey, pada aku fashion sekarang ni lebih pada rojak lah. Campur-campur lah. Okey, mungkin kalau macam kelompok-kelompok macam punk dan skinhead, dia orang tahu macam mana dia orang nak dress. Sebab dia orang lebih pada culture. Tapi setengah-setengah orang yang ikut-ikut, dia orang lebih kepada ikut budaya-budaya yang popular. Contoh macam sekarang kalau tengah naik streetwear, dia orang hanya pilih barang tu sebabkan barang tu popular, bukan berdasarkan kualiti ataupun sejarah barang. Jadi bagi aku, fashion kat Malaysia ni belum sampai tahap yang matang lagi macam mana Jepun. Tapi aku rasa akan datang, Malaysia akan 5 tahun lagi, Malaysia akan jadi fashion yang menjadi fashion yang betul-betul sampai dan matang. Bagi aku, definisi matang ni bagi aku maknanya dia orang tahu macam mana nak gayakan barang tu, daripada jean, daripada t-shirt, jean, jaket, seluar, kasut. Dia orang tahu apa yang dia orang pakai dan jenama apa yang dia orang nak. Maknanya dia orang ni tahu macam mana how to dress well. Macam mana nak dress jadi satu bentuk standard macam mana Jepun dan Mak Saleh pakai. Okey. Jadi rojak tu sebabnya kita tak ada majalah yang betul-betul, majalah yang macam majalah Jepun yang bagi panduan tentang macam mana nak dress. Contohnya macam barang streetwear, kita tak ada betul-betul majalah yang macam mana Jepun dan Amerika buat. Jadi orang kita ni, dia orang pakai hanya ikut-ikut kawan ataupun berpandukan IG semata-mata. Bagi aku, kalau kau dress berpandukan IG semata-mata, kau tak ada bahan bacaan yang betul-betul tepat, fashion kau akan jadi rojak, hanya jadi ikut-ikutan saja. Jadi bagi aku suka beli buku Mak Saleh, beli dalam eBay walaupun mahal. Aku beli buku tu sebab aku nak tahu jenama apa yang Mak Saleh pakai, apa sejarah company dia, apa barang-barang yang best tentang jenama tu, dan macam mana nak matching dengan cara yang lebih modern klasik. Okey, harapanku fashion Malaysia akan ada orang buat majalah yang boleh kata terangkan apa itu vintage, item-item vintage yang betul-betul sama macam mana Jepun main, spek macam mana barang tu spek sama macam mana Jepun dan mereka main. Dan aku rasa one day harapan aku, Malaysia ni aku harap dia orang ni macam dia orang pakai apa tu, kata bukan berdasarkan populariti, tapi berdasarkan barang tu, kualiti dan sejarah barang tu.
Jadinya harapan aku one day orang Malaysia akan tahu macam mana nak matching barang, tahu macam mana nak pilih barang, dan diorang ada cara dan identiti nak dress sebagaimana Jepun dress, sebagaimana mereka dress. Bagi aku kaji, berdasarkan mula-mula aku berdasarkan buku. Lepas tu aku beli barang dekat eBay. Aku belajar melalui barang aku beli kat eBay, dan aku bawa balik kat rumah aku compare. Maknanya jenis barang tu sama tak macam mana Jepun main. Spek tu standard Jepun main, dan Mak Saleh main juga. Dan cara aku belajar lagi, aku tengok kain dia, button dia lah. Lepas tu tapi aku refer lebih pada kain lah, sebab aku minat kain, bukannya berdasarkan brand. Sebab bagi aku lagi pelik kain tu, lagi bagus, lagi rare kalau kau nak pakai. Bagi aku Jepun, diorang suka budaya Amerika. Lagi satu, diorang ni memang diorang kaji barang-barang Amerika ni, daripada American Casual lah, US Army punya style kan, rock and roll USA punya style kan, Memphis Tennessee punya style. Lepas tu Jepun ni diorang detail tau. Diorang follow budaya mereka, tak sedetail macam mana. Diorang lebih detail daripada orang Amerika sendiri study barang. Daripada barang tahun 10-an, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an sampai 90-an, semua Jepun dah khatam. Tapi penerimaan barang-barang tahun 50-an ke bawah ni belum sampai kat Malaysia lagi. Jadinya Jepun dan mereka ni bagi aku, sebab apa jadi pilihan aku? Sebab kualiti barang dia, craftsmanship barang tu, hasil seni barang tu, dan sejarah barang tu yang betul-betul dia buat sebelum era Perang Dunia Kedua dan selepas era Perang Dunia Kedua. Aku sekarang follow orang Mexico. Aku follow orang Mexico, nama dia Zed Vargas. Dia seorang, bagi aku orang Mexico kat California ni betul-betul tahu sejarah rock and roll. Daripada tahun 40-an sampai tahun 50-an, 60-an. Dia orang dah ada pengalaman 20 tahun dah main. Jadi reference aku sebenarnya lebih pada brother tu lah, Zed Vargas nama dia. Dia orang Hollywood. Dia ada kedai di Hollywood, California. Dan dia seorang vintage dealer juga. Dia lah Zed Vargas. Kata apa nak follow dia, boleh type Zed Vargas. Dia idola aku. Bagi aku Jepun ni dia lebih pada item yang mahal. Bagi aku macam mereka ni, Zed Vargas ni, bagi aku dia orang seorang yang tahu pasal budaya, muzik, hot rod, kereta, lepas tu benda-benda aksesori. Jadi dia berbeza, dia agak berbeza daripada Jepun. Seorang lagi bagi aku Heli Cafe lah. Heli Cafe sebab item yang dia ada memang cukup rare. Yang item dia ada tak sama macam kolektor Jepun ada. Dia paling rare lah barang-barang dia. Sebab tu orang panggil dia King of Vintage lah. Bagi aku refer Mak Saleh. Semestinya penting knowledge. Sebab dari knowledge tu akan timbul kau minat, akan timbul perasaan suka nak buat fashion. Lepas tu lagi satu, daripada knowledge tu kau tahu macam mana apa item yang kau nak pilih. Lagi satu kau boleh tahu sejarah pasal barang tu, apa keistimewaan brand tu, apa keistimewaan item tu, kualiti dia macam mana, craftsmanship dia macam mana. Jadi knowledge paling penting. Knowledge. Lepas tu kau belajar pasal budaya. Budaya dengan knowledge ni penting belajar. Culture dengan knowledge ni kena ada. Dia datang sekali. Maksud aku culture ni music, fashion, lepas tu kereta, lepas tu tu je lah. Pada aku lebih sekarang aku kaji hipcat lah. Hipcat ni dia budaya fashion yang dibawa oleh pemuzik blues di Delta Mississippi. Diorang pakai hat. Diorang seorang pemuzik. Diorang pakai hat, diorang pakai coat, diorang pakai seluar selek gabardine, diorang pakai jaket gabardine.
Lepas tu aku suka macam dress macam gangster Michigan tahun 30-an 40-an. Aku lebih kaji hip cat lah sekarang. Sebab bagi aku, apa benda yang orang takut nak dress tu, aku nak dress. Sebab apa bagi aku, benda yang payah ni bagi aku adalah cabaran pada diri aku. Aku nak ikut seperti mana Mak Saleh buat tu susah. Tetapi benda susah tu lah aku nak bawa, nak tunjukkan kat orang Malaysia ni apa itu hip cat, apa itu rockabilly, apa itu the real rockabilly rock and roll dress. Bukan kita hanya main taram tak, main pakai je tak. Kita kena ada knowledge yang complete. Ada pengetahuan yang lengkap. 100% knowledge yang lengkap tentang hip cat, rockabilly ataupun apa yang kau nak pakai. Bagi aku, rockabilly ni dia asal muzik yang asal daripada Memphis, Tennessee, US, yang dibawa oleh pemuzik-muzik yang yang duduk bawah record label Sun Record. Salah seorang dia Elvis, Carl Parking, Eddie Cochran, lepas tu Charlie Fader. Nama-nama tu memang pioneer dalam industri rock and roll. Tetapi budaya rockabilly ni dia lebih pada underground, maknanya tak ramai orang tahu. Kalau kau tanya orang US pun mungkin dia orang tak tahu. Generasi baru dia orang ni tak ramai yang tahu apa itu rockabilly. Jadi bagi aku, rockabilly ni dia maksud dia budaya campuran antara pemuzik blues dengan pemuzik country. Muzik tu digabungkan, country dengan blues tu menjadi rock and roll. Pada tahun 1956 sampai tahun 1960. Bagi aku minat Brian Setzer, vokalis band daripada Stray Cat. Dia bawa budaya dia pada tahun 80-an tu, dia tubuhkan band tu. Maknanya masa tu 80-an tu kita nak bawa balik budaya lama 50-an ni satu cabaran. Sebab kau nak buat band yang kau nak muzik dia yang betul-betul dah old fashion, cara rockabilly ni betul-betul dah lama. Jadi kau nak bersaing dengan band macam Nirvana, macam band-band Metallica, satu benda yang payah. Tetapi bagi aku Brian Setzer ni dia pelik dari segi cara dia main gitar, dari segi cara dia dress, dan dia hanya hidup dalam dunia dia saja. Okey, dan muzik dia yang dia bawa mula-mula pada tahun 80-an tu, orang US ni tak terima. Tetapi orang UK terima. Stray Cat buat tour dekat London dan mendapat sambutan sold out pada tahun 80. Okey, pada tahun 90-an, masa zaman grunge, Stray Cat pun ada cabaran dia nak survive masa tu. Sebab budaya grunge ni, pengaruh Nirvana ni terlalu kuat dalam industri muzik kat US dan Europe ataupun dunia. Jadi bagi aku Stray Cat ni dia seorang pemuzik yang kental lah. Dia betul-betul nak bawa budaya rockabilly tu. Tapi maksud aku, Stray Cat bawa tu sekarang bukannya rockabilly yang original, tapi dia buat satu penambahbaikan dalam rockabilly tu yang dipanggil neo rockabilly. Dia tak follow 100% muzik yang asal daripada Elvis tu, tapi dia mix and match dengan cara Stray Cat sendiri. Kaitan pakaian dengan muzik rockabilly ni, kalau kau nak ikut budaya rockabilly, kau mesti kena tahu macam mana nak dress. Seperti mana Elvis dress, seperti mana Carl Parkin dress, daripada kaki sampai ke hujung rambut. Maknanya bagi aku, kalau kau just dress pakai jeans saja, lepas tu pakai t-shirt saja, dia belum sampai tahap yang level yang macam mana set-set rockabilly luar negara nak. Dia orang punya level, dia orang dah jadi tahap hip cat. Hip cat ni pakai coat Hollywood coat, seluar gabardine, kasut kutun. Dress up ni cukup penting dengan budaya rockabilly. Sebab budaya rock and roll ni dia datang bukan hanya dengan muzik, dia datang sekali dengan dress, dengan kereta yang seksi, kereta tahun 50-an. Contohnya macam Ford Mercury tahun 1940. Jadi benda ni satu budaya yang kata budaya selepas perang. Selepas perang Korea tu, budaya ni meletup. Sebab orang US dia nak ada sifat rebel, nak ada sifat memberontak. Mana dia orang nak cari satu lifestyle yang lain daripada lain, dan dia orang layan rock and roll pada masa tu.
music rock and roll, satu lifestyle yang rebel, budak-budak nakal, juvenile delinquency. Jadi satu, rock and roll ni mempengaruhi industri perfilman di Hollywood. Sebab pakaian-pakaian rockabilly ni banyak dipakai oleh hati-hati Hollywood pada tahun 50-an. Jadi fashion dengan muzik ni dia saling berkait, tak boleh dipisahkan, dia synchronize antara satu sama lain. Okey, bagi aku dia orang bawa culture yang sekarang ni, satu dia orang hanya play safe lah bagi aku. Dia orang hanya main selamat. Sebab apa? Dia orang tak nak completekan dress dia daripada kasut sampai ke topi. Mana dia orang nak lebih pada dia orang nak jimatkan duit, pilih item-item yang biasa-biasa. Dia takut nak mencuba benda baru, ataupun nak pilih item-item yang lebih canggih, ataupun item-item yang lebih kata authentic, vintage, kan? Sebabkan mungkin segi harga, kan? Lagi satu, vintage fashion kat Malaysia ni, dia orang ni hanya nak tunggu kita suap, ataupun hanya satu khabar nak tunggu input tu datang daripada mana. Dia orang tak nak belajar tu dengan lebih dalam lagi satu benda tu. Dia hanya nak ambil benda tu ala kadar. Jadi kau kena 100% main 100%, bukan acah-acah. Pada pandanganku, dia orang hanya tertumpu pada item-item yang viral saja. Sedangkan kita kena kaji item yang belum kita tahu dan belum diviralkan. Jadi bagi aku itulah penting mengkaji sampai bila-bila tu. Ataupun kata mencari idea baru penting. Jangan hanya tertumpu pada benda-benda yang viral, benda-benda yang harga mahal. Sedangkan vintage ni bukan semua mahal. Kalau kita ada knowledge, vintage ni tak mahal sebenarnya. Vintage ni ada pelbagai, daripada kasut, tie, jaket, topi. Dia ada satu item-item yang pelbagai, dan item-item mungkin yang belum menjadi famous dan viral lagi. Kita boleh dapat dengan harga yang murah-murah, kita boleh dapat dengan harga yang berpatutan. Sebab tu pentingnya mengkaji ilmu ilmu baru. Jangan hanya nak tunggu orang suap, ataupun hanya percaya bulat-bulat percaya benda-benda viral. Sebab tu kita jadi satu, sebab kita hanya menjadi ikutan, bukan membuat satu revolusi ataupun menjadi sebuah negara yang membuat revolusi fashion seperti mana Jepun. Okey, vintage business ni pada aku tak salah orang nak berbisnes dalam vintage. Tetapi dia kena ada sifat, ada tanggungjawab kata nak memajukan industri fashion ataupun nak memberi perkhidmatan yang terbaik untuk customer. Maknanya maksud aku bukan nak jual vintage ni tak salah. Mahal murah tu bukan ukuran dia. Tapi kau kena bagi satu kepuasan yang sama macam mana Jepun bagi ke customer dia orang kepuasan. Maknanya orang yang menjual vintage ni dia kena tahu item-item tu macam mana nak pakai. Lepas tu nak tahu macam mana nak pilih item yang cantik yang sesuai untuk pakai. Jadi dan orang yang menjual tu sendiri dia kena ada soul, jiwa. Nak dress sama macam mana customer dia. Jangan kata kau suruh orang dress tapi kau tak dress. Ibarat baling batu sorok tangan. Sebab tu benda ni kena datang dengan hati yang 100% bagi aku. Nak jual barang itu tak salah. Tapi kau kena bagi sumbangan, contribute pada arena pemakaian ataupun arena fashion di Malaysia ni, supaya dia jadi maju, akan jadi lebih maju. Bagi aku diorang ni, kita sebagai, dia kata aku pun meniaga vintage juga kan, tapi bagi aku benda-benda pun kau kena macam jangan ambil kesempatan atas kebodohan orang berfashion. Engkau kena educate orang, kau kena ajar orang macam mana nak cari item sesuai untuk dipakai, item yang ada value, item yang kata ada kualiti, ataupun item yang stylo untuk diorang dress up. Mana kau kena educate customer tu. Kalau dia tak tahu, kita bagi tahu. Jangan pula kita ambil kesempatan kita tahu dia tak tahu, kita jual item-item yang tak patut dengan harga, yang tak setimpa dengan kualiti dan apa value barang tu. Jadi itu yang salah.
Sebab ambil kesempatan atas kebodohan orang berfashion. Itu yang salah. Nak jual vintage harga mahal murah tak salah, tapi kau kena bagi satu knowledge, sejarah, kualiti, craftsmanship barang tu, kenapa harga mahal. Lepas tu kau bagi tahu macam mana kau nak dress supaya barang tu lagi nampak cantik dekat badan kau. Bukan hanya ambil kesempatan atas kebodohan orang berfashion dengan menjual barang-barang yang tak ada kualiti dengan harga yang mahal. Itu mengambil kesempatan atas kebodohan orang berfashion, atas kelemahan orang berfashion. Itu satu benda yang salah bagi aku. Jadi orang tu akan jadi perit, akan jadi satu kata hilang semangat dia. Tapi kalau kita educate dia cerita ke barang-barang yang betul-betul macam mana Mak Saleh dan Jepun main, dia akan main baju tu sampai bila-bila tu. Sebab apa? Sebab dia tahu item yang betul-betul right item untuk dia pakai, item yang sampai untuk dia pakai. Harapan aku industri fashion Malaysia ni jadi up to date dah. Up to date. Lepas tu lebih ada trademark kan. Lepas tu kita nak ada satu penanda arah yang sama macam mana Jepun main. Kita main item yang sama macam mana Jepun main. Dan kita tahu macam mana nak berfashion daripada kasut sampai ke jaket ataupun topi. Bagi aku one day insya-Allah Malaysia akan jadi hub fashion aku rasa. Sebab orang Malaysia ni ada satu sifat ingin tahu je, tapi kita belum ada majalah, kita belum ada rancangan TV yang betul-betul bagi panduan macam mana nak dress yang pelbagai. Maksud aku bukan hanya dress untuk orang kaya-kaya je, tapi dress yang lebih pada golongan-golongan pekerja, dress yang lebih pada rebel, yang lebih pada muzik kan. Biar orang kata fashion tu boleh menjana ekonomi negara ni akan datang. Agak-agak insya-Allah akan ada perubahan lah. Sebab tu aku rasa bertanggungjawab nak bercerita dalam YouTube ke, dalam setiap orang aku jumpa aku akan cerita supaya dia orang tahu macam mana nak dress, macam mana nak pilih item yang terbaik untuk dia orang. Tahu apa yang dia orang pakai, bukan hanya pakai saja. You know how you know what you wearing. This is important. The most essential thing. You know what you wearing. Pilih barang yang berkualiti, bukan barang yang ada, bukan hanya barang yang viral ataupun popular saja. Okey, bagi aku kalau nak banding pun Malaysia ni tak ke belakang lagi sebenarnya. Sebab apa? Orang Malaysia ni dah main vintage tahun 90-an dah main vintage. Libai-libai vintage pun ada duduk dengan orang Malaysia yang rare-rare yang tahun 1800. Jadi tapi tak ada mungkin kekurangan macam majalah tak ada kan. Event-event yang betul-betul berprestis ataupun yang bermutu tinggi mungkin kurang lagi kat Malaysia. InsyaAllah one day akan ada. Jadi bagi aku kita tak jauh ketinggalan dari segi fashion sebenarnya. Dari segi fashion vintage lah. Tak jauh ketinggalan, tapi fashion contemporary ataupun fashion yang branded tu aku tak tahu lah, sebab aku layan fashion vintage. Item-item yang rock and roll. Jadi aku nampak Malaysia ni tak jauh tinggalan lagi. Kita mungkin duduk bawah sikit daripada Siam, daripada Thailand. Nasihat aku kepada orang yang fashion Malaysia ni, jangan malu bertanya. Kita bertanya tu tak salah jalan cakap. Dan beli buku-buku yang item-item apa yang kau nak cari. Jangan kata hanya main benda-benda viral saja. Kau kena tahu pakai seluar jean, kau kena tahu pakai seluar slack macam mana. Kau kena tahu item-item kasut, kau kena tahu macam mana pakai jaket, kau kena tahu macam mana nak pakai kemeja. Jangan hanya main t-shirt je. Sebab fashion ni dia luar. Jadi kau kena ada rujukan. Jangan sayang duit untuk beli buku sebagai rujukan pada pendapat aku. Beli buku dan bertanya orang-orang lama. Itu yang paling penting.